Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, nama saya Ahmad Syafiq bin Kushairi, bernombor matrik B183-11483 dan bersama kawan saya Nur Syafiqah binti Muhammad Firdaus. Okey, baik, pada hari ini saya akan menerangkan tajuk tentang hadis dhaif. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Munazahah dan juga rakan-rakan yang sekelas dengan saya dan juga yang membantu saya lah. Okey, baik, kita teruskan kepada perbincangan. Topik kita pada hari ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif dari segi bahasa ialah hadis yang lemah, iaitu terdapat pelbagai unsur keraguan oleh para ulama. Mereka was-was sama ada hadis tersebut datangnya dari Rasulullah ataupun tidak, kerana mungkin perawinya tidak cukup syarat sebagai hadis perawi. Manakala dari segi istilah pula, bermaksud hadis yang tidak mencukupi syarat hadis sahih ataupun dan hadis hasan. Okey, baik, kita tengok pembahagian hadis dhaif, iaitu hadis mursal. Okey, hadis mursal adalah hadis yang dirawikan oleh para tabi'in secara mutlak dari Nabi Muhammad SAW, dan juga hadis yang terputusnya sanad. Maksudnya hadis tu dia terus sebut nama tabi'in, dia tak sebut pun nama sanadnya. Contoh hadis mursal ini adalah antara kita dan kaum munafik, iaitu menghadiri solat isyak dan solat subuh. Mereka tidak sanggup menghadirinya. Okey, kenapa bagi contoh solat isyak dan solat subuh? Okey, baik, pada zaman dulu zaman dulu lampu tak ada kan, lampu elektrik tak adalah senyata. Diorang pakai obor, diorang pakai cahaya api untuk cahaya api pada waktu malam untuk menerangi kawasan sekeliling tu. Jadi sukarlah untuk kita kenal kawan kita dekat sebelah ke, depan ke, belakang ke kan. Jadi dengan keadaan yang gelap macam tu, sahabat-sahabat yang munafik ni kan, diorang tak datang pun solat isyak dengan solat subuh ni. Sebab diorang munafik kan, diorang tak nak datang. Diorang tak nak datang berjemaah. Jadi ciri-ciri orang munafik adalah diorang tak datang sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdurrahman, Harmalah dan seterusnya Sa'id bin Mustayyad. Sahabat Nabi yang meriwayatkannya tak disebut pun dalam periwayatan hadis ini. Jadi hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif lah. Okey, baik, seterusnya hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ialah hadis yang menyatakan periwayatnya yang paling utama, iaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW tanpa menyatakan sanadnya. Jadi banyaklah berlakunya kemusykilan dalam kalangan para ulama terhadap satu hadis itu, dan seterusnya hadis tersebut dikenali sebagai hadis dhaif. Hadis ini tak boleh diterima oleh para ulama kerana ketiadaan sanad dalam periwayatannya. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang solat sesudah maghrib 20 rakaat, solat sunat lah kan, maka Allah akan mendirikannya sebuah rumah dekat syurga. Jadi hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disanadkan oleh Abu Isa daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah SAW. Jadi hadis ini dikatakan hadis mu'allaq kerana Imam Tirmizi sebenarnya tak pernah pun jumpa dengan Sayyidina Aisyah kan. Manakala di antaranya terdapat beberapa orang perawi lagi yang tidak dinyatakan, macam tergantung dia tak sebut pun sanad dia. Macam tu. Okey, jadi hukum beramal dengan hadis ni, setengah ulama melarang penggunaan hadis dhaif, sama ada untuk tujuan perbahasan ataupun amalan.
Sebab kadang-kadang hadis dhaif ni ada yang melampau-lampau sangat kan. Macam tadi hadis tadi kan, dia kata siapa yang solat selepas solat maghrib lepas tu dia mendirikan 20 rakaat solat sunat, jadi Allah akan mendirikan sebuah rumah dekat syurga. Ada yang dulu saya pernah juga dengar satu hadis ni kan, kalau kita sebut subhanallah satu kali, kita juga dekat syurga nanti kita ada satu pokok, yang mana ada satu kuda ni, seekor kuda ni dia akan keliling pokok tu, kiranya dalam masa, maksudnya kuda tu berlari selama 300 tahun, nak katakan besarnya pokok tu dekat syurga nanti. Kuda tu mengelilingi pokok tu untuk sampai dekat tempat asal dia balik 300 tahun. Jadi besar mana pokok tu? Kan? Dia macam melebih-lebih sangat dia punya ganjaran tu. Jadi takut umat Islam dia macam terlalu wow, macam tu lah. Okey. Itu daripada larangan lah. And hadis dhaif juga boleh pakai juga kan. Setengah ulama dia membolehkan penggunaan hadis dhaif ini dengan syarat hadis dhaif ini bukan digunakan untuk menetapkan hukum. Hukum haram ke, hukum makruh ke, halal ke, apa semua kan. Dengan kata lain, hadis dhaif ini boleh digunakan untuk menerangkan amalan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul juga kan. Kalau tak, macam mana setengah orang dia tak tahu ganjaran tu kan. Macam kita dah buat satu amalan tu kan, Rasulullah dah buat amalan tu, apa benda yang kita dapat? Setengah orang dia akan fikir dia buat apa yang dia akan dapat. Apa yang aku buat, apa yang aku dapat. Macam tu lah. Dia jadi, tapi dia tak boleh nak tetapkan kau dah buat benda macam ni, kau berfikiran macam tu, hukumnya haram. Tak boleh lah kan. Sebab dah ulama pun dah ada bersepakat kat sini kan. Dia tak boleh menetapkan hukum haram ke, harus ke, makruh ke kan. Jadi kalau nak buat amal tu tak ada masalah. Nak buat amal ke, nak buat perbahasan ke kan, tapi jangan melampau-lampau sangatlah kan. Jangan kita menjadikan satu benda tu kita menetapkan hukum. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hadis mu'dhal merupakan salah satu daripada jenis-jenis hadis yang lemah ataupun dhaif. Definisi hadis mu'dhal. Imam Al-Baiquni di dalam Mazmumahnya telah memberi definisi berkaitan hadis mu'dhal adalah seperti berikut. Wal mu'dhalu saqitu minhu an asnad. Maksudnya, dan hadis mu'dhal pula yang gugur daripada sanad dua perawi. Di dalam Mazmumah di atas, kita memahami bahawa Imam Al-Baiquni memberi gambaran kepada kita bahawa hadis mu'dhal ni adalah hadis yang pada sanadnya gugur dua orang perawi. Namun demikian, para ulama berbeza dalam memberi definisi terhadap hadis mu'dhal ini. Hadis mu'dhal. Para ulama hadis telah memberikan beberapa definisi berkaitan hadis mu'dhal. Antaranya adalah, yang pertama, apa gugur daripada sanad dua orang perawi. Ini adalah definisi yang dipilih oleh Imam Al-Baiquni. Yang kedua pula, apa yang gugur daripada sanad dua orang perawi dan ke atas, ini merupakan Imam Ibn Salah. Ketiga, apa yang gugur daripada sanad dua orang perawi dan ke atas secara berturut-turut. Empat, apa yang dibuang daripada sanad-sanad itu, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis munqati kerana sanadnya hanya sampai pada tabi'in. 5, dan yang terakhir, apa yang gugur daripada dua orang perawi secara bersambung, tidak pada awal sanad dan juga tidak pada akhir sanad. Definisi ini adalah paling jauh berbanding definisi-definisi lain. Contoh-contoh hadis mu'dhal. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwattah dengan menggunakan lafaz balaghahu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluqi
ta'amuhu wa qiswasuhu bil ma'rufi wa la yukhlifu min al-amala illa ma yu'tiku. Maknanya, seseorang yang dimiliki ataupun hamba berhak untuk mendapat makanannya dan juga pakaiannya dengan secara yang makruf ataupun baik. Janganlah bebani mereka dengan sesuatu pekerjaan melainkan dengan apa yang mampu. Riwayat Malik 1769. Hadis atau riwayat ini merupakan hadis mudhal kerana padanya ataupun sanad terdapat dua orang perawi yang gugur. Akan tetapi hadis ini mempunyai jalan atau jalur lain yang bersambung. Hukum hadis mudhal. Hadis mudhal adalah daif, bahkan ia lebih buruk daripada hadis mursal kerana perawinya lebih banyak gugur di dalam sanad berbanding hadis mursal. Tetapi jika diwariatkan melalui jalur lain yang sama seperti atau lebih baik daripada akan terangkat atau sampai ke tahap hasan digarihi dan hadis atau riwayat tersebut diterima. Hadis munqati. Hadis munqati adalah salah satu daripada jenis-jenis hadis yang melibatkan sanad sesebuah al-hadis, sama ada ia bersambung ataupun tidak. Hadis munqati. Para ulama hadis telah berselisih pendapat dalam meletakkan definisi bagi hadis munqati ini kepada beberapa bahagian. Antaranya ialah Imam Al-Baiquni telah memberi definisi berkaitan hadis munqati di dalam Mazmumahnya yang masyhur berkaitan sebagaimana berikut: wa qulu malami baiti ya hal isnahu muqti'ul watsal. Maksudnya, dan setiap hadis yang tidak bersambung keadaan sanadnya dinamakan munqati. Definisi ini kita dapat memahami bahawa hadis munqati adalah sebuah hadis yang tidak bersambung ataupun terputus sanadnya, atau dalam makna lain berlaku keguguran di dalam sanadnya yang melibatkan seseorang perawi sahaja. Ini kerana jika keguguran itu melibatkan dua orang perawi atau lebih, ia termasuk di dalam jenis ataupun bahagian yang lain dalam ilmu al-hadis. Munqati adalah gugurnya seorang perawi sebelum daripada sahabat itu tabi'in. Ini adalah definisi yang diberikan dan dipilih oleh Ibnu Salah di dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Apa yang diriwayatkan oleh tabi'in dan selepas daripadanya sama ada berbentuk kata-kata ataupun perbuatan. Ini pula adalah pendapat Al-Bardiji, tetapi Ibnu Salah mengatakan bahawa definisi adalah ganjil dan jauh. Antara istilah munqati dan maqtu ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Al-Nuzhah ada menyebut antara perbezaan kedua-dua istilah ialah: pertama, munqati ialah terputus pada bahagian sanadnya. Kedua, mutqatu pula ialah terputus pada bahagian matanya. Hadis munqati hukumnya adalah daif kerana ia tidak menepati syarat pertama dalam hadis sahih, iaitu bersambung sanadnya, dan dalam masa yang sama kita tidak mengetahui akan keadaan perawi yang gugur itu. Contoh hadis munqati. Berikut adalah contoh hadis munqati diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda: Man qara'ahu yabdu al-maqtu hatta ya'malu qala Ahmadu qala man dubi qad taba minhu. Barang siapa yang memburukkan saudaranya kerana perbuatan dosanya, dia ataupun orang yang memburukkan tidak akan meninggal sehingga dia melakukan dosa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Telah berkata Ahmad daripada dosa yang telah bertaubat. Riwayat Al-Tirmizi nombor hadis 2429. Imam Al-Tirmizi telah menghukum hadis ini sebagai hasan gharib dan sanadnya tidak bersambung kerana salah seorang perawi di dalam hadis ini, iaitu Khalid bin Ma'dan, tidak sempat bersama Muaz bin Jabal. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata di dalam Bulugh Al-Maram bahawa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi ini telah dihasankan oleh beliau dan dalam masa yang sama sanadnya juga terputus. Tarjih. Setelah
Dan setelah melihat dan menekuni berkaitan hukum hadis munqati ini, maka kami cenderung memilih dan cenderung dengan pendapat ini seperti di atas mengatakan bahawa hadis munqati adalah daif kerana sanadnya terputus dan keadaan perawi yang gugur itu tidak diketahui sama ada boleh terima atau tidak. Sekian, terima kasih.